Namun begitu, perkahwinan di antara dua pasangan ini tidak berkekalan lama. Kerana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah tekan video ini. Baiklah kepada rakan-rakan sekalian, hari ini Harzan akan membawa sebuah cerita tentang isu semasa mengenai seorang mu'alaf yang masuk Islam, iaitu orang yang saya maksudkan adalah Mike Tyson. Bagi rakan-rakan sekalian yang tidak mengenali siapa Mike Tyson, Mike Tyson adalah seorang peninju dunia yang termuda, pernah memenangi 3 title, iaitu yang pertama IBF, yang kedua WBC, dan yang ketiga WBA. Dia ini adalah seorang atlet yang sangat-sangat cemerlang pada tahun 90-an dan sangat-sangat popular lah, dikenali sangat. Tetapi dia ini sering juga dikaitkan dengan pelbagai kes-kes jenayah yang dia pernah lakukan dan juga kes-kes kontroversi bersama beberapa orang artis-artis yang ternama lah. Jadi tanpa membuang masa lah kan, marilah kita bercerita tentang Mike Tyson. So, bismillah. Mike Tyson ataupun nama sebenarnya iaitu Michael Gerard Tyson dilahirkan pada 30 Jun pada tahun 1966. Kalau diikutkan umur dia pada sekarang ini adalah dalam 54 tahun lah. 54 tahun. So, tempat beliau dilahirkan di Brooklyn, New York, iaitu di Amerika Syarikat. Dan asal beliau juga daripada Amerika Syarikat. Sudah dilahirkan di Amerika Syarikat, confirm lah Amerika Syarikat ya. Kenapa aku ketawa pula ni? Maaf. Okay. Untuk makluman rakan-rakan sekalian, rekod tinju si Mike Tyson ini, jumlah yang dia lawan, iaitu musuh-musuh dia yang lawan tu sebanyak 58 orang. 58 orang, banyak tu. Kalau dibagi dengan aku, lunyai sudah aku rasa. Lunyai saya rasa saya sudah lunyai. Okay, sambung Sombong amat. Okey, baiklah. Lepas tu, dia menang sebanyak 50 kali. Kemenangan KO dia sebanyak 44 kali. KO tau, pengsan terus. Lepas tu, dia kalah hanya 6 kali. Seri, tak pernah seri pun. Kosong ke seri dia. Lepas tu, dia tidak pernah ada pertandingan 2 kali lah. Kepada rakan-rakan sekalian, mesti anda mau tahu siapa ibu dan ayah kepada Mike Tyson kan? Baiklah, nama ibu dan bapa Mike Tyson, bapa dia bernama Jimmy, tapi nama sebenarnya Purcell Tyson. Purcell Tyson. Tapi yang dikenali oleh si Mike Tyson dengan nama Jimmy. Namun begitu, nama bagi kepada ibu dia pula iaitu bernama Lorna Mae Tyson. Lorna Mae Tyson. So, beliau pernah berkahwin sebanyak 3 kali juga. 3 kali. Namun yang kekal sekarang ini bersama dengan dia iaitu isteri nombor 3 dia. Dan isteri nombor 3 dia tu mengurniakan dia 2 orang anak. 2 orang anak lah. 2 orang anak. Dan dia juga terdapat beberapa orang anak di tempat isteri kedua dia, iaitu saya akan senaraikan dia. Yang pertama, Raina Tyson. Yang kedua, Amir Tyson. Ketiga, Amato Kilrain Tyson. 4, Mikey Lorna Tyson. 5, Miguel Leon Tyson. 6, Exodus Tyson. Anak-anak yang berada di isteri ketiga itu, nama dia Milan Tyson dan Morocco Tyson. Belakang dia semua ada Tyson kan? Nanti kalau ada nama anak, janganlah letak Tyson, letak ke Puteri Gunung Medang kan. Apa yang aku merepek ni? Okey, kita sambung. Memandangkan kita sudah mengenali nama-nama Mike Tyson, biodata dia semua kan, latar belakang dia. So, kita masuk pula kepada cerita seterusnya. Jangan pergi mana-mana, saya akan bawa kamu ke cerita selanjutnya. Seperti kanak-kanak berkulit hitam pada era 60-an, kehidupan Mike Tyson ada sedikit berbeza berbanding dengan kanak-kanak yang lain. Kerana Mike Tyson dalam kehidupan seharian dia sering dibelenggu dengan pelbagai masalah keluarga dia. Mike Tyson adalah anak bongsu kepada pasangan Jimmy Kirkpatrick, okay? Dan
Lorna May Tyson. Untuk pengetahuan kamu orang semua lah kan, Mike Tyson ini sebenarnya dia tidak kenal pun siapa bapa dia ni, nama betul bapa dia. Tapi dalam rekod pendaftaran dia ada nampak nama bapa dia ni bernama Purcell Tyson. Tapi yang dia kenali dengan Jimmy Kirkpatrick. Dia kenali dengan Jimmy. Dan pengetahuan anda semua, Jimmy pernah berkahwin sebelum berkahwin dengan Lorna May Tyson. Dan dia juga ada mempunyai seorang anak lah ketika dia sebelum dia kahwin dengan mamak si Mike Tyson ni. Namun begitu, perkahwinan di antara dua pasangan ini tidak berkekalan lama. Kerana Jimmy Kirkpatrick ni dia mengambil keputusan untuk meninggalkan Lorna May Tyson dengan Mike Tyson. Dan pada masa itu, dia tinggalkan si Lorna May Tyson ni dalam keadaan baru melahirkan Mike Tyson tau. Baru melahirkan Mike Tyson. Jadi, apabila Mike Tyson dah pula Jimmy bapa kepada Mike Tyson ni meninggalkan si Lorna May Tyson bersama-sama dengan Mike Tyson, hak penjagaan 100% confirm lah pergi Lorna May Tyson kan, Lorna May Tyson. Jadi dia ni kalau dia selalu mau pergi kerja kan, Mike Tyson akan dibaginya makan dada dan minum arak nak. Macam mana tu nak kritikal jadi ni. Patutlah. Jadi setiap kali dia mau pergi kerja, dia akan bagi dada dan Mike Tyson akan tertidur dengan jangka yang panjang lah supaya dia ni dapat pergi kerja lah. Jadi apabila Mike Tyson ni membesar bersama-sama dengan ibu dia kan, membesarkan. So pada umur dia 10 tahun, si Mike Tyson ni sebenarnya dia ada membelah seekor burung merpati. Bukan seekor lah, banyak burung merpati. Jadi pada suatu ketika tu ada seorang pembuli lah, macam seorang kan saya nak tahu macam mana. Sebab ini contoh saja. Sebab kalau diikutkan cerita daripada website yang saya dapat, ada sedikit kekeliruan di sana. Sebab ada yang cerita pasal ni, ada yang cerita begini, ada lain-lain sikit lah. Jadi bila saya mau periksa sangat banyak apalah ceritanya. Jadi saya cerita berdasarkan apa yang saya dapat. Dan kalau sekiranya ada kawan-kawan yang tahu cerita yang sebenarnya, sila komen di bawah dan bagi terang lah ya. So baiklah, Mike Tyson ada satu peristiwa tu, pembuli datang kepada dia. Lepas tu time tu dia pegang dia punya burung merpati bah. Dia pegang burung merpati dia kan. Lepas tu tiba-tiba pembuli ni pergi rampas dia punya burung merpati. Lepas tu dia kasih mati burung merpati tu dengan mematahkan leher dia ni. Mematahkan leher dia. Di sanalah dengan jiwa yang permulaan jadi lembut, hati yang menjadi lembut tiba-tiba menjadi keras untuk membalas dendam. Dendam. Selepas je itu kan, dia nampak burung dia kena patahkan leher tu. Mike Tyson tanpa ada kesabaran yang mencukupi. Sabar dia sudah hilang. Dia pergi tumbuk pembuli sampai bertubi-tubi sampai dia dapat mengalahkan pembuli tersebut. Lunyai. Memang lunyai lah oleh si Mike Tyson tu pembuli. Sampai pembuli tu lari dan disebabkan burung merpati dia tu, dia jadi ganas. Sebab benda yang dia sayang. Sebab sebelum ni Mike Tyson sangat-sangat susah untuk mendapatkan rakan tau, ataupun kawan sebaya lah, kawan rapat lah. Dia susah. Sebab bagi dia burung merpati tu adalah kawannya. Sejak daripada peristiwa tu, Mike Tyson ataupun dikenali sebagai Michael Jordan Tyson ini, dia sudah mulai menjadi seorang pembuli 100% tau. Dengan kamu tahu kah kalau seorang pembuli ni kan, ada orang memfaktakan dia sebagai orang yang kurang kasih sayang. Kurang kasih sayang. Tapi sebenarnya tak ada pun benda tu. Kalau orang tu terlebih kasih sayang pun, kadang kalau dia nampak diri dia hebat daripada orang lain, dia boleh juga jadi pembuli kan. Jadi boleh jadi pembuli juga. Jadi apabila Mike Tyson punya umur sudah naik ke 11 tahun kan, dia sudah banyak melakukan perkara-perkara yang tidak berdisiplin, gaya-gaya orang nakal lah. Macam dia buat bully kepada orang, lepas tu dia suka mengejek orang yang lebih lemah daripada dia, lepas tu dia mencuri, dia merompak dan bergaduh. Dan pada umur 13 tahun, ini dalam website yang saya dapat dalam 13 tahun
dia pernah ditahan sebanyak 38 kali atas pelbagai kesalahan. Pelbagai kesalahan yang tadi saya sebut tu, disebabkan itu dia pernah ditahan oleh polis sebanyak 38 kali. Macam mana tu nak? Wih, Tyson. Apabila dia punya disiplin ni sangat-sangat merosotkan, diambilnya keputusan untuk dihantar si Mike Tyson ni kepada sekolah pemulihan, iaitu sekolah pemulihan itu terletak di Johnstown, New York, iaitu bernama Tryon Schools for Boys, iaitu orang-orang yang menghadapi masalah disiplin, budak-budak yang menghadapi masalah disiplin akan dihantarkan masuk ke dalam sekolah tersebut. Jadi nak jagalah disiplin kita ya. Okey, kita sambung sambung. Okey. Baiklah. Dan untuk makluman kawan-kawan sekalian, di sanalah juga Mike Tyson belajar bertinju dengan seorang bekas juara amatur bagi sukan tinju, iaitu bernama Bobby Stewart. Kira macam kaunselor lah. Jadi tinju ni sebenarnya meminta latihan bertinju ni adalah daripada permintaan Tyson sendiri. Jadi Bobby Stewart membenarkan dia untuk berlatih bertinju lah di sana. Dan makin lama Mike Tyson punya disiplin makin lama baik. Menjadi baik, disiplin dia bagus, makin mantap. Dan Bobby Stewart rasa dia ni boleh pergi jauh dengan bertinju. Oh ya, untuk makluman rakan-rakan sekalian juga, dia punya umur pada ketika 11 tahun, dia punya ketinggian adalah 5 kaki 9 inci serta berat badan 95 kg tau. Dan badan-badan sebegini, saya bagi tahu kamu, sangat-sangat layak untuk bertinju tau. Dengan badan yang ada, ketinggian yang ada, berat badan yang cukup mantap juga, sangat-sangat digalakkanlah untuk dia bertinju. Jadi apabila dia naik kepada 13 tahun, confirm lah dia akan lebih tinggi kan. So, dia masuk dalam sekolah tu, dia belajar bertinju-tinju dengan Bobby Stewart. Dan pada Bobby Stewart punya penjagaan tu, Bobby Stewart nampak sudah dia ni boleh pergi jauh. Maka dia rasa ilmu dia sudah habis, dia panggil dia punya pelatih yang lama, iaitu bernama D'Amato ataupun Cyrus D'Amato. Cyrus D'Amato lah. Cyrus D'Amato. Iaitu Tyson ni dijagalah oleh Cyrus D'Amato. Apabila tukar sejak pelatih kepada Cyrus D'Amato kan, Mike Tyson punya skill, cara dia berlawan sudah makin mantap. Sudah makin mantap kan. Jadi dia punya langkah-langkah untuk masuk ke dalam pertandingan pun di sanalah mulai dia punya career. So, pada tahun 1981 beliau memenangi kejohanan tinju Olimpik remaja bagi tahun 1981 lah pada tahun itu dengan pingat emas tau. Dengan pingat emas. Dan pada tahun 1982 sebelum tewas pada tahun 1984 yang hanya melayakkan dia mendapat pingat perak saja. Kamu nampak tu, dia boleh dapat emas 2 kali. Dia kalah pada tahun 1984. Hebat ni budak. Dapat pingat perak, bukan senang-senang dapat pingat perak tu nak. Kalau berlari 100 meter. Dan pada umur 16 tahun sangat-sangat berduka cita lah kan. Mike Tyson punya ibu pula meninggal dunia pada umur 16 tahun. Dan dia ni terpaksa tinggal bersama-sama dengan pelatih dia. Dan pelatih dia ni sendiri yang mengisytiharkan diri dia ni sebagai bapa angkatlah kepada Mike Tyson untuk jaga dia. Jadi apabila Mike Tyson ini kehilangan ibu dia, dia bergantung kasih sayangnya kepada Cyrus D'Amato. So, dorang pun berdua mengorakkan langkah. Mike Tyson berlatih dengan bersungguh-sungguh sehinggalah dia ni dapat melayakkan diri dia sebagai seorang peninju yang amatur. Jadi pada usia 18 tahun, Mike Tyson dapat melayakkan diri dia sebagai seorang peninju yang profesional. Dan dia menang dalam perlawanan yang pertama Liga Profesional dengan total knockout. Dan juga kemenangan berturut-turut dengan majoriti secara TKO. Berturut-turut TKO dibagi nama. Dan di sinilah nama dia sudah mulai naik, dikenali ramai. Naik dan dia jadi famous. Malangnya sekali, D'Amato, iaitu Cyrus D'Amato pula yang meninggal dunia pada 4 November tahun 1985.
dia jatuh. Lepas tu Mike Tyson ni bila dia dengar secerita itu, dia nampak sudah sendiri si pelatih dia ni meninggal dunia ataupun bapa angkat dia ni kan. Dia pun macam seolah-olah sudah hilang arah. Macam mana aku mau menang, macam mana tanpa ini, tanpa pelatih aku, tiada mau latih aku. Dia seperti sudah hilang arah. Tapi ada anak buah ataupun anak didik si Din Amato bernama Kevin Rooney mengisi kekosongan itu. Jadi Mike Tyson dengan dia pun mengorak langkah lagi lah untuk dia melonjak naik lagi dia punya nama. Apabila dia bekerjasama dengan Kenny Rooney pada tahun 20 tahun. 20 tahun pula. Pada umur dia 20 tahun. Pada umur dia 20 tahun, Mike Tyson dapat menumbangkan orang yang lebih kuat daripada dia, iaitu bernama Trevor Berbick. Trevor Berbick, iaitu pemegang kejuaraan WBC kategori heavyweight. Dia dapat mengalahkan dengan usia dia yang begitu muda, lawan dengan orang yang lebih tua daripada dia, dia dapat kalahkan. Gila. Memang sangat gila. Lepas tu dia ni dapat juga beberapa title, 2 title yang saya sebut yang baru-baru ni, IBF dan juga WBA tu kan. Dia dapat kekalkan dia punya tali pinggang ni. Dia dapat kekalkan title ini selama 8 kali dicabar. 8 kali dicabar. Bukan senang nak. Bukan senang. Mantap. Okey. Kita teruskan. Kita teruskan. Mike Tyson pun jadi popular lah kan. Dia jadi popular. Lepas tu saya nak tahu lah berapa umur dia kahwin. Sebab banyak website yang saya cek macam dorang terus cerita kepada kahwin dia terus. Tapi nak tahu lah berapa umur dia kahwin. Mungkin saya nak pandai cari kali. Saya tak jumpa. Jadi untuk isteri pertama dia ni, dia kahwin dengan isteri pertama dia yang bernama Robin Givens. Tapi pada dasarnya dorang punya perhubungan ni agak sedikit renggang. Ada sedikit longgar. Disebabkan dorang punya ni kurang harmonis dan sentiasa diwarnai dengan kekerasan dalam rumah tangga. Balik-balik gaduh. Dan sebagai tahukan kamu, dia bersama dengan Robin Givens tidak ada satu pun anak yang dikurniakanlah kepada Robin Givens ketika itu. So, dorang punya penyelesaian perceraian. Dorang cerai terus. Dan Mike Tyson pun teruskan karier dia sehingga kan dia bertemu dengan isteri dia yang kedua, iaitu doktor. Iaitu Tyson menikah lagi dengan Dr. Monica Turner. Dari pernikahan ni, ini Tyson dapat beberapa orang anak yang saya sebutkan itu. Bukan setakat itu saja masalah keluarga yang dia hadapi. Secara tiba-tiba, si Mike Tyson ni dikabarkan dicurangi ataupun dibelot oleh Don King dan Bill Cayton yang saat itu sedang bekerjasama dengan dia. Dikatakan pula kontrak yang diorang sudah sign tu dikabarkan dimanipulasi, diubah-ubah. Sehingga kan mengakibat Tyson ni menghadapi satu kekecewaan yang besar lah. So, hal ini akhirnya menimbulkan perpecahan antara mereka. So, diorang jadi berpecah. Mike Tyson jadi hilang arah. Sehingga kan dia macam hilang arah lah begini. Aduh, apa lagi aku membuatnya. Lepas tu, bukan itu saja tau. Mike Tyson pada 27 Januari tahun 1992, Tyson diadili kerana tuduhan pemerkosaan terhadap peserta pertandingan Miss Black Amerika tahun 1991 yang bernama Desiree Washington. Desiree Washington ni kamu tahu siapa? Iaitu ex-girlfriend si Mike Tyson. Mike Tyson punya kehidupan dahulu banyak ex dia punya nama ni Desiree Washington. Dituduhnya pula dia ni memperkosa ataupun merogol si Desiree Washington. Maaf cakap Tyson dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun. Selama 3 tahun tu pula Tyson terpaksa digantung bertanding kerana dia akan berada di tahanan, jadi digantunglah dia punya semua pertandingan semua. Baiklah, seterusnya saya akan bawa kamu kepada kehidupan dia, macam mana dia boleh masuk Islam. So, stay tune. Setelah Mike Tyson dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun,
yang disebabkan dia tuduhan pemerkosaan tu kan. Mike Tyson di dalam penjara, kehidupan dia sangat-sangat, kata orang, teruk jugalah. Sebab di luar dia teruk, ditipu, dimanipulasi kontrak dia, dimasukkan pula di dalam penjara disebabkan tuduhan pemerkosaan. Lepas tu dalam kehidupan dalam seharian, dalam sel tahanan tu, dia juga banyak bergaduh lah dengan orang-orang di dalam tu. Begitu, di sanalah juga dia memeluk Islam. Buat kali pertama dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. So dia berjumpa satu orang pendakwah, dikira macam pendakwah lah dalam tu, kawan lah, kira kawan, bernama Muhammad Siddiq. Muhammad Siddiq ni dia menjadikan si Tyson ni sebagai mu'alaf lah, sebagai seorang mu'alaf, dan dia beritahu macam mana Islam begitu, begini, dia cerita. Dan di situlah membuatkan Mike Tyson tertarik untuk masuk Islam. Lepas dia masuk Islam, diisytiharkan dia masuk Islam di dalam penjara tu. Apabila dia keluar dia jadi penjara kan, insting dia fikir adalah dia melakukan ibadah umrah di Mekah. Dan di sana juga dia bertemu dengan satu imam, saya nak tahu lah apa nama dia tu, macam ustaz juga. Dia bertemu dan itu adalah kawan dia yang mengajar dia baca Al-Quran, tentang ilmu, dan bilang Mike Tyson, insya-Allah saya akan jadi seorang yang rajin beribadah, dan bukan Allah yang memerlukan saya tetapi saya yang memerlukan Allah. Itu kata Mike Tyson lah. Itu kata Mike Tyson. Bukan kata saya, tapi Mike Tyson. Jadi apabila Mike Tyson sudah masuk Islam, dia sudah mula bersembayang dan dia rajin beribadah kan, dia pun teruskan kejuaraan sebagai seorang tinju. Tetapi kali ini kejuaraan tinju dia bermula dari titik kosong lah balik. Sebab dia kan dia punya permasalahan banyak pada ketika dahulu. Jadi pada akhir karier si Mike Tyson ni, dia banyak kontroversi terlibatkan. Reputasi Tyson musnah selepas dia menggigit telinga Evander Holyfield dalam pertarungan pada tahun 1997. Di sana adalah kemuncak Mike Tyson punya karier akan berakhirlah, kata orang musnah. Disebabkan banyak kontroversi, dan di sanalah membuatkan Mike Tyson untuk mengundurkan diri daripada sukan tinju. Selepas dia mengundurkan diri dia daripada daripada sukan tinju kan, dia ni berkahwin dengan isteri ketiga dia, tetapi saya lupa siapa nama dia, tapi tak apa, nanti saya akan bagi nama dia di sini. Di sini, jadi seorang boleh tahulah siapa nama dia. Mike Tyson ini selepas dia dari Islam, dia sekarang, pada tahun 2020 ni, dengan cerita Mike Tyson sudah buka satu ladang yang besar untuk tanaman ganja. Tapi ganja ni bukanlah 100% dia guna ganja tau. Tapi itulah, Mike Tyson ni dia Islam, dia sudah masuk Islam. Tapi itulah, dia cakap dengan ganja ni dia dapat mengubati dia punya satu sakit-sakit. Tak tahu lah, ada sakit dia tu. Dengan ganja tu dia cakap dia dapat mengubati. Dan ganja ini juga banyak orang beli dengan dia untuk perkara-perkara perubatan, perkara-perkara yang baguslah untuk dibuat. Tapi ada juga orang beli untuk dadah juga. Itulah masalah dia sekarang ni. Kalau di Amerika, orang asal ada lesen saja, orang akan bagi benarkan untuk buka ladang ganja. Dan sebagai tahu kamu, ladang ganja si Mike Tyson ni bukan sikit-sikit, apa kata orang Bajau, dikit-dikit teh. Dikit-dikit teh. Apa kata orang, dia punya ladang ni sangat-sangat besar. Dan jadi kenapa sangkut-sangkut dia? Dia punya ladang tu dia buka di California. Saya rasa di sana tempat tinggal dia. Dia buka ladang di sana, sangat-sangat besar. Dan dia juga akan membuka, dengar kata dia akan membuka sebuah university untuk proses ganja lah, macam mana buat ganja tu, macam mana tanaman ganja. Ganja. Bukan gajah, ganja. Dia punya keberanian, keegoan dia tu. Kamu tahu kah yang ada tattoo di sini tu kan? Tattoo di sini tu melambangkan keberanian dia, keegoan dia di sini. Itu sebab dia buat tattoo di sana tu. So, nampaknya kita sudah hampir ke penghujung rancangan. Rancangan lah pula. Kita sudah hampir ke penghujung video.
So, seterusnya kita akan pergi ke pengajaran daripada cerita Mike Tyson. Baiklah, untuk pengajaran kali ini dalam cerita ini, iaitu yang pertama, jangan pernah putus asa. Contohnya, macam Mike Tyson. Mike Tyson walaupun ketika dia kecil kehilangan penjagaan kedua ibu bapa dia, tapi tidak pernah putus asa untuk majukan diri. Iaitu dengan dia masuk dalam sekolah pemulihan tu, di sana dia belajar tinju, dia belajar cara untuk disiplinkan diri, dan dia ini seolah-olah tidak pernah putus asa lah untuk memperbaiki dia ke arah yang lebih baik. Sehingga kan dia ni masuk kepada Islam. Yang kedua, yakin pada diri. Apa saja yang kita buat dalam dunia ni kita mampu buat. Contohnya Tyson, walaupun dalam usia dia muda, tetapi dia mampu mengalahkan musuh-musuh yang lebih kuat daripada dia, sehingga dia dapat menguasai 3 title, IBF, WBC dan WBA. Okey, untuk ilmu poket hari ini, saya mau kongsikan satu definisi hadis, iaitu daripada 40 hadis palsu popular, iaitu definisi hadis. Hadis bermakna dalam perkataan bahasa Arab yang bermaksud baharu ataupun lawan lagi bagi lama. Tapi dari segi istilah, para sarjana hadis membagi maksud dia, iaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, sama ada dari segi perkataan, perbuatan Nabi Muhammad, pengiktirafan atau pengakuan, ataupun digelar sebagai takrir, atau sifat-sifat beliau, sama ada sifat fizikal atau sifat pribadi. So, bagi itulah, itu saja ilmu poket pada hari ini. Macam mana dengan cerita tadi? Best kan? Alhamdulillah best. Baiklah, kepada rakan-rakan sekalian, kalau sekiranya mau lagi video begini, sila komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe, share dan like tau. InsyaAllah bermanfaat dengan kamu semua dan kepada rakan-rakan sekalian yang lain. Dan tidak terlupa juga kepada rakan-rakan sekalian yang sudi klik dan subscribe saya punya channel ini. Sangat-sangat saya appreciate kepada rakan-rakan sekalian sudi minat dengan video yang saya buat. Terima kasih sangat-sangat. Tanpa kalian, siapalah saya. So, insyaAllah sebarkan video ini. Moga-moga bermanfaat dengan orang lain. Bukan saya saja dapat pahala, tapi kamu juga yang dapat pahala juga yang banyak. So, insyaAllah kita akan bertemu dengan hari yang sama, video yang sama, dan cerita yang berlainan pula. So, apa-apa hal pun,